Hai Besti, kembali lagi ke Best Best TV. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu berita ataupun cerita mengenai akan cadangan wujudnya projek kereta api Trans Borneo Railway yang akan menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Kalimantan, Indonesia. Kamu orang sudah dengarkah cerita ni? Okeylah guys, ceritanya bermula apabila Berenergi Utama Sendirian Berhad, iaitu sebuah syarikat swasta yang berpangkalan di Brunei, mengumumkan akan melaksanakan projek Trans Borneo Railway, iaitu projek landasan kereta api yang akan merentasi Malaysia, Indonesia dan Brunei, dan dikatakan ianya akan merangkumi jarak laluan sepanjang 1620 km dilengkapi dengan kereta api berkelajuan tinggi yang boleh mencecah kelajuan sehingga 350 km sejam. Dikatakan kos projek ini adalah sekitar 330 bilion ringgit. Ianya akan dilaksanakan dalam dua fasa. Fasa pertama akan menghubungkan kota Kinabalu, Malaysia, kemudiannya ke Tutong, Brunei dan berakhir di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Manakala fasa kedua akan menghubungkan Tutong, Brunei ke Bakalan, Malaysia, seterusnya ke Kalimantan Utara dan Timur, menghubungkan laluan utama melalui Samarinda dan seterusnya ke ibu kota negara baru Indonesia, Nusantara. Ada beberapa terminal utama yang dicadangkan, iaitu Pontianak di Indonesia, Kuching Sarawak, Tutong Brunei, Kota Kinabalu Sabah dan Balikpapan Indonesia. Di antara terminal-terminal utama ini dikatakan akan ada beberapa terminal atau stesen-stesen yang kecil. Setiap terminal utama akan mempunyai kelengkapan bertaraf dunia. Perjalanan yang dahulunya mengambil masa berhari-hari akan boleh direntasi dalam tempoh yang lebih singkat. Itulah apa yang dinyatakan oleh syarikat swasta dari Brunei ini melalui video dan laman web mereka. Cubalah kamu orang bayangkan kan, kalaulah projek kereta api Trans Borneo yang merentasi Sabah, Sarawak, Brunei dan Indonesia ini menjadi kenyataan, sudah pasti ianya akan merancangkan hubungan sosial, ekonomi, pelancongan dan pertumbuhan kemajuan di Kepulauan Borneo ini. Seperti yang kita tahu, Kepulauan Borneo adalah kepulauan ketiga terbesar di dunia. Tapi Besti, adakah projek ini bakal menjadi realiti atau hanyalah sekadar menjadi cerita dan angan-angan kosong untuk kita di Kepulauan Borneo ini? Iyalah kan, menurut kenyataan yang diberikan baru-baru ini oleh Menteri Pengangkutan Malaysia iaitu Anthony Loke, projek mega seperti ini hanya sahih sekiranya diumumkan oleh pihak kerajaan. Jadi setakat ini apa-apa yang dinyatakan oleh mana-mana pihak itu bagi kita di luar pengetahuan kita. Kerajaan Malaysia setakat ini masih belum menerima sebarang maklumat lanjut ataupun kertas kerja mengenai projek yang dicadangkan oleh syarikat Berenergi Utama ini. Kenyataan yang sama juga dikeluarkan oleh Kerajaan Sarawak dan Sabah, iaitu masih belum ada makluman terperinci dari pihak berkenaan dan kertas kerja pun belum diterima. Iyalah kan guys, sepatutnya bila ada rancangan mahu buat projek mega macam ni dan lebih-lebih pula mahu melalui 3 buah negara iaitu Malaysia, Brunei, Indonesia, kenalah ada kertas kerja yang terperinci dan maklumkan sesama negara ataupun kerajaan yang terlibat. Mana boleh main bikin saja kan guys, terkejut nanti orang. Baiklah guys, sebenarnya kan Besti, kerajaan Malaysia akan melaksanakan satu kajian. Ya betul, kerajaan Malaysia akan lakukan satu kajian. Dikatakan tender untuk kajian keboleh laksanaan projek kereta api Trans Borneo versi kerajaan atau versi rasmi ini akan dibuka pada Mei 2024. Dan kita akan panggil tender bulan Mei nanti. Okay. Panggil tender untuk konsultan. Bukan tender untuk bina, tender untuk konsultan saja untuk buat feasibility study itu. Selepas itu kita akan dapatkan hasil kajian, baru kita akan tentukan hala tujunya. Dan kemudiannya proses kajian akan dilakukan oleh pihak konsultan, dijangkakan selama 9 bulan. Nanti selepas 9 bulan tu barulah kerajaan akan tentukan melalui kajian tu sama ada projek ini akan dilaksanakan
ataupun tidak. Kita tak tahulah jadi atau tak jadi. Macam jambatan Labuan tu. Kaji. Okey Besti, kalau dibaca-baca dan ditelusuri cadangan untuk pembinaan projek kereta api Trans Borneo ni memang sudah lama. Baik di kerajaan Sarawak ataupun Sabah. Macam di Indonesia pun cerita-cerita adanya kereta api laju atau kereta cepat di Kalimantan heboh diperkatakan kerana untuk mendukung aspirasi kewujudan EKN ataupun Ibu Kota Negara Baru di Indonesia, iaitu Nusantara. Rugilah pihak Malaysia, terutamanya kita di Sabah dan Sarawak serta sahabat-sahabat di Indonesia jika tidak memanfaatkan atau merealisasikan jaringan pengangkutan yang macam begini, menghubungkan 3 negara. Kita rugilah. Dan aku tertarik dengan satu kenyataan yang aku jumpa di YouTube baru-baru ni. Cuba kamu orang dengar. Dato' Speaker, it is high time that the federal government recognizes the need to have a Trans-Borneo Railway linking Sabah and Sarawak to Brunei and Indonesia, as we are lagging far behind on road and rail transportation compared to Malaysia. Malaya siphons 80 billion from Sarawak annually, but our infrastructure is far behind that of Malaya. I urge the federal government to seriously consider turning the Trans-Borneo Railway into reality to accelerate development and provide an alternative public transport option for Sarawak and Sabah. However, we would like to emphasize the need for prompt and tangible action. Not just the carrying out of years of feasibility studies, which could be flushed down the drain again and again anytime there is a change of government. The Trans-Borneo Railway project is estimated to cost 63.3 billion. However, the high-speed railway between KL and Singapore, currently under discussion, is estimated to cost 110 billion. And this KL-Singapore railway only serves to bring added comfort to elite travelers. I hope our member for Padungan, also member for Stampin, can remind our federal transport minister that because Sarawak contributes 80 billion annually to the national coffers, the KL-Singapore railway project should be set aside for now and ensure that the Trans-Borneo Railway takes precedence. Indonesia is already improving its rail transport in Kalimantan, and if Sarawak is not doing that, we stand to lose a great deal. In addition to connecting cities around Borneo Island, this railway will also provide access to the interior for mining operations and transportation of raw materials, thereby speeding up the development of the rural areas of Sarawak and Sabah. Rail is a smart, sustainable, and an efficient way to move freight and people. The federal government cannot give lame excuses such as low population density in the East Malaysia, non-profitability, and try to shelve the proposal based on these excuses. 80 billion being siphoned is a lot of money. Implementing public transport such as the one and only railway network in Sarawak should not be considered for profits at all, but as an investment by the federal government to improve the region's wider economy. It is time to give back to Sarawak what is dutifully ours after 60 years of independence. How many more barrels of oil worth billions does Malaya need to siphon from us before it decides Sarawak's deserve to get at least one railway line? Okey, betul juga kan? Kenapa tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan projek macam ni? Bukankah Sabah dan Sarawak antara penyumbang terbesar kepada pendapatan negara melalui hasil petroleum? Kenapa pembangunan di kawasan Malaysia Timur di Kepulauan Borneo ini dianaktirikan? Hasil telah pun diberi dan dikongsi. Namun jaringan perhubungan seperti kereta api ini atau seumpamanya tidak dilaksanakan. Kalau di Semenanjung, Malaysia ada LRT, MRT, ECRL dan yang sewaktu dengannya boleh pula dilaksanakan. Tapi bila sebut jam buat macam di Borneo, di Sabah Sarawak buat macam tu, macam kita kena krik-krik guys. Krik-krik. Macam itulah ceritanya.
Baiklah, aku ndaklah juga mau cerita banyak mengenai projek cadangan swasta ni sebab belum ada kenyataan rasmi dari Burunergi Utama selain daripada apa yang ada di laman web dorang. Kalau ada perkembangan ceritanya, nanti aku akan ulas dalam video-video akan datang. Dan begitu jugalah dengan kajian rasmi kerajaan nanti. Selepas 9 bulan barulah kita tahu apakah solusi ataupun yang akan terjadi. Kita anggarkan dalam bulan Februari atau Mac 2025 keputusan tu akan keluarlah. Jadi kita boleh tahu sama ada projek itu akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Okey. Mungkin sama macam projek HSR ataupun High Speed Railway di antara Malaysia dan Singapura tu. Mula-mula jadi, lepas tu tak jadi, bayar pampasan kepada Singapura, lepas tu mau buat lagi balik. Jadi kita tak tahulah macam mana ceritanya nanti. Harap-harap jadilah kan. Okey guys, itu sajalah untuk kali ini Besti. Kalau ada apa-apa cerita terbaru pasal projek ni, nanti aku akan kongsikan. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen sekiranya kamu orang ada sebarang komen atau ulasan mengenai topik kali ini. Kalau ada apa-apa cadangan atau ucapan, boleh juga tinggalkan di ruangan komen. Jemput juga untuk like dan kongsi video ini, atau jangan lupa ketik butang subscribe kerana mensubscribe itu gratis guys. Okey, sampai sini saja untuk kali ini Besti. Kita jumpa lagi di video-video yang akan datang dan video-video yang lainnya. Tetap semangat, buat sampai jadi. Jumpa lagi.